Assalamualaikum. Berkaitan dengan teks ni adalah perjalanan kita untuk menuju kepada Allah dalam keadaan mati sebelum mati. Dia memang bermula daripada alam nyata, alam kita sekarang ni, kemudian kita boleh memuliakan ibu kita kan, sebab Allah pun dah ajar kita daripada kecil. Baginda Rasulullah dah bagi tunjuk ajar kita muliakan ibu kita. Maksud kita boleh redha kepada ibu kita, sehingga ibu kita boleh redha kepada kita. Tapi ini proses lah kan. Bukan kata hari ni kita dah redha, hari ni ibu kita redha, esok lusa tak ada ujian. Bukan. Ujian tu tetap berterusan sampai kita mati. Cuma dalam masa yang sama, kita usaha untuk capai redha ayah kita. Kemudian bila Allah Ta'ala panggil kita, biasa umur-umur dekat 40 kan, akhir-akhir 30-an, maka datanglah ujian Allah. Ujian Allah ni yang berupa daripada perbuatan Allah kepada kita. Contoh, Allah buat kita sakit, Allah buat kita kehilangan, Allah buat kita bankrupt, atau apa saja yang Allah Ta'ala buat supaya kita ni memandang dia. Bila kita pandang dia, kita, ya Allah, aku tak kuat, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Itu je zikir kita, tasbih kita setiap masa, minta Allah tolong kita. Jadi apabila kita masuk kepada martabat af'al ni, roh kita mula bangkit. Maksudnya roh kita mula sedar tentang kehadiran Allah. Kat sinilah yang kita panggil sebagai kesedaran. Apabila kita bersedar bahawasanya Allah lah segala-galanya, Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita berharap, maka kita pada masa tu ada turning point pada diri kita. Kita berharap Allah semata-mata sebagai pembantu, sebagai pelindung kita, sebagai penunjuk jalan untuk kita, sebagai pemandu kita, sehingga kita pada masa tu kata, ya Allah, janganlah kau serahkan aku pada diriku walau sesaat, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Aku ni buta, ya Allah. Aku ni tak tahu nak buat apa dah, ya Allah. Aku teraba-raba dalam kegelapan, ya Allah. Itulah kalimah-kalimah yang selalu keluar daripada hati kita. Sehinggalah kita duduk beberapa ketika, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 2-3 tahun ke alam malakut ni, dalam proses penyucian ni. Alam ni pun berlapis-lapis sebenarnya, alam roh ni. Kita masuk berlapis-lapis ke alam ni lah. Kita apabila hijab makin dibuka dengan penyucian tu kan, dengan amalan-amalan. Masa ni kita dah bersolat taubat, masa ni kita dah pandai berzikir kan. Pada masa ni lah kemudian Allah Ta'ala buka hijab. Ke alam ni dah kita mula nampak gangguan-gangguan mula datang kat kita, berupa daripada jin, iblis dan macam-macam lah. Masa ni memang macam-macam gangguan. Lepas tu kemudian kita masuk pula kepada alam wahdah, martabat asma ni kan. Dia wahdiyah alam wahdiyah martabat asma. Memang pada masa ni dia masih lagi antara alam antara alam malakut dan alam jabarut, ataupun penghujung alam malakut lah, nak masuk kepada alam jabarut ni. Memang kita pada masa ni kuat memanggil Allah tu. Maksudnya zikir hati kita, zikir sir kita mula dihidupkan kat sinilah. Hati kita ni mula hidup, mula berzikir. Jadi kat sini kita duk panggil Allah, duk panggil Allah. Tapi Allah tak menyahut pun pada masa ni, kita je panggil dia. Sebab kita tak dengar. Bukan kata Allah tak menyahut, bukan kata Allah tak menjawab. Sebenarnya Allah menjawab, tapi kita tak dengar. Kat alam ni lah, kita ni memang tak ada, memang nak Allah je, panggil je Allah tiap masa kan. Pada masa ni Allah mula perkenalkan sifat-sifat dia kan. Perkenalkan sifat dia pada kita, macam mana dia memaksa kita untuk berbuat sesuatu, untuk menerima sifat dia yang memaksa kita apa?
memaksa kita supaya berubah kan, memaksa kita. Contohlah Allah tarik sesuatu daripada kita sehingga kita rasa aku terpaksa terima, macam tu. So sifat memaksa Allah kat sinilah. Kemudiannya kita boleh hadam, kita boleh serap dan kita boleh faham bahawasanya Allah buat ni mesti yang terbaik untuk kita. Walaupun benda tak awal kita tak suka, lama-lama kita jadi suka. Kat sinilah kita sebenarnya dah masuk kepada dah sampai kepada makam redha. Maksudnya kita suka duka tak kisah, sama je. Orang puji ke orang keji ke, aku tak kisah lantak engkau lah kan. Macam itulah diri kita pada masa tu. Sehinggalah kita masuk kepada alam Jabarut. Ke alam Jabarut ni lah kita mula penampakan malaikat dekat kita. Allah dah buka, kita makrifat diri kita, pergi sana sini, kita boleh nampak dengan jelas dalam bentuk bayangan tapi jelas. Kalau Allah takdirkan kita nak pergi satu tempat, kita tanya, kita juga jawab. Kat sinilah sebenarnya kita dah jumpa. Ibarat kita ni Musa dengan Khidir di dalam diri. Musa pun kita, Khidir pun kita. Ataupun kita panggil inilah diri Nur Muhammad yang masih lagi bersarung. Kita dah jumpa Nur Muhammad tapi masih lagi bersarung. Dekat sinilah, dekat alam Jabarut ni, kan? Sifat Nabi, sifat Nur tu tapi masih lagi bersarung. Kita jumpa diri kita tapi masih bersarung. Ibarat keris masih lagi dalam sarung keril. Jadi kat masa ni lah, kalau kita ni Allah Ta'ala dah bagi kita nak makrifat diri kita pergi ke mana, kita tanya, kita jawab. Memang asyik lah pada masa ni sebenarnya. SP pun memang asyik pada masa ni. Pernah memang asyik lah. Sampai beberapa bulan, lebih kurang 6 bulan, tak sampai setahun. Lepas tu kawan-kawan selalu ingatkan jangan asyik lah, jangan terhenti di perjalanan. ICB pun cakap balik dengan Allah, ya Allah, ini bukan yang aku nak, ya Allah, aku nak engkau, ya Allah, bawa aku, ya Allah. Kita merayu Allah balik. Setiap masa ni kita kena merayu Allah. Kemudian kita masuk kepada apa yang dipanggil martabat zat ataupun tauhidul zat. Kat sini sebenarnya apa yang berlaku adalah kita panggil juga sebagai tajalli zat. Tajalli penyatuan zat kita dengan zat Allah. Hakikat zat pada Allah tu nama yang dinamakan saja. Kita tak boleh nak kata zat sebenarnya, sebab bila masih boleh diistilahkan itu masih lagi bukan Allah. Jadi sebenarnya itu hanyalah tajalli macam tu. Jadi tajalli penyatuan zat kita dengan zat Allah. Dekat martabat zat ni ataupun dekat alam lahut ni lah, sebenarnya kita mengalami fana. Dan dekat sinilah orang yang fana billah ataupun fana bil baqwa berlakunya kat sinilah. Sama ada kita capai zuk ataupun kita tak capai zuk. So dia bergantunglah kepada takdir Allah pada diri kita kan. Macam apa yang berlaku dekat halas kat sinilah. Dia sampai dekat alam, dekat zuk rasa tu, dia ikut apa yang SB faham lah kan. Dekat zuk rasa tu dia kemuncak cinta dia tu melampau-lampau, murak-murak sampai dia tak sampai zuk. Bila tak sampai kepada zuk tu, itu yang terkeluar perkataan aku Allah tu. Sebab kat sini macam malas dia dipilih untuk ditajalikan anak al-haq tu kat sini. Dekat penyatuan ni lah, tajalli zat ni. Tapi penyatuan zat ni sebenarnya disampai kepada apa yang kita panggil zuk. Zuk ni maksudnya climax lah ataupun puncak dia, sehingga lepas kita sampai kepada zuk, kita tu dah reda. Cinta kita pada Allah ibarat kita dah bertemu lah, seolah-olah macam tu. Sebenarnya kita kata ibarat bertindih bayang je. Bertindih zat kita dengan zat Allah je. Itulah sebenarnya. Tak adalah kata kita ni jadi Allah. Tak sebenarnya. Sebenarnya tajalli anak al-haq tu pun dia datang, kalau datang tu kita belum sampai zuk, dia jadi macam tu lah. Jadi macam halas tu lah. Kemudian apa yang berlaku seterusnya apabila sampai kepada putusnya zuk rasa tu, kita akan masuk kepada awal baqah. Ke awal baqah tu lah datangnya ujian tawakal. Ujian tawakal ni kita kena tempuh
untuk kita sampai kepada martabat insan. Martabat insan ni maksudnya kita boleh nak kata insan kamil, tak insan kamil tu kamil setakat kita kamil macam tu je lah kan. Macam tu. Maksudnya kita ni boleh duduk dalam keadaan kesedaran dan kesederhanaan. Tak adalah melalau macam orang gila, tak ada. Walaupun kita cinta kita masih lagi boleh kontrol. Dah boleh kontrol, maksud macam tu. Kalau kita ingat Allah, asyik dengan Allah pun kita masih boleh kontrol. Kalau kita asyik dengan manusia pun kita boleh kontrol. Kita boleh duduk bersederhana lah. Ini kita katakan kita duduk di akhirul syariatullah kat sini lah. Apabila kita dah sampai kepada martabat insan, sebenarnya kita duduk di akhiruddin syariatullah. Maksudnya dalam akhir agama dan syariat dalam erti kenal. Kita dah kenal Allah dan kita duduk dalam syariat dalam keadaan kenal, dalam keadaan sederhana, dalam keadaan kesedaran. Ini yang kita kena kekalkan, kena istiqomah lah kan, sehinggalah kita mati. Jadi dalam proses nak sampai kepada insan kamil ni lah kita tempuh ujian tawakal. Ujian tawakal ni lah kat sininya setengah orang tu dia tajalli anak al-haq tu berlaku kat sini. Berlaku semasa di tajalli anak al-haq tu berlaku di awal Baqarah. Jadi kat sini pun ujian tak habis lagi. Kita kena tetap teruskan berjalan untuk kita sampai kepada tajalli ikhlas. Apabila kita dapat tajalli ikhlas tu lah, barulah kita boleh pegang martabat insan dengan betul lah. Dengan baik lah. Maksudnya selagi kita tak boleh sampai kepada ikhlas tu, kita tak boleh nak kata kita sampai kepada martabat insan. Belum sampai lagi lah. Itu je lah SP boleh kongsikan, InsyaAllah.